Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 7 Mei bersama saya Marslah Hassan. Tajuk utama tengah hari ini. Proses pengundian awal PRK Sandakan berjalan lancar. Cermin gelap tinted tanpa had untuk cermin sisi penumpang dan belakang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Peratusan mengundi awal bagi pilihan raya kecil PRK Parlimen Sandakan di Sabah sehingga jam 12 tengah hari tadi adalah 75%. Proses pengundian membabitkan 270 pengundi awal terdiri daripada anggota polis itu sehingga kini berjalan lancar di dua pusat pengundian sejak jam 8 pagi tadi. Pusat pengundian di Rumah Kelab Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sandakan yang mempunyai 78 pengundi awal telah ditutup jam 12 tengah hari tadi. Manakala pusat di Mes Pegawai Kanan Pasukan Polis Marin PPM Sandakan yang mempunyai 192 pengundi awal pula akan ditutup jam 2 petang ini. Proses pengundian awal disaksikan oleh setiap ejen calon serta pemerhati pilihan raya terdiri daripada wakil organisasi dan pertubuhan bukan kerajaan yang telah dilantik oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Semua peti undi akan disimpan di lokap Balai Polis dan pengiraannya hanya akan dibuat pada hari pengundian pada 11 Mei ini di Dewan Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Tionghoa Sandakan. Dalam pada itu, ketika melakukan tinjauan di pusat pengundian awal, Setiausaha SPR Datuk Muhammad Ilyas Abu Bakar turut mengingatkan semua calon supaya mematuhi peraturan ketika berkempen. Paling penting sekarang adalah pemantauan pada kempen-kempen pilihan raya. Itu yang menjadi perhatian daripada SPR dan kita sangat-sangat mengharapkan semua calon-calon, parti-parti calon supaya mematuhi semua peraturan-peraturan pilihan raya yang telah ditetapkan dan jauhilah daripada melanggar peraturan. Oleh kerana sekiranya ada kes besok, dia akan terdedah kepada pendakwaan di mahkamah nanti. PRK Parlimen Sandakan menyaksikan pertembungan 5 penjuru membabitkan calon Pakatan Harapan PH Vivian Wong yang akan menggunakan lambang DAP, calon Parti Bersatu Sabah PBS Datuk Linda Sen serta 3 calon bebas iaitu bekas pengasas Parti Amanah Negara Amanah Sabah Hamzah Abdullah, ahli perniagaan Chia Siu Yung dan bekas pegawai takbir Pusat Khidmat Parlimen Sandakan Sulaiman Samad. Ia diadakan susulan kematian penyandangnya Datuk Stephen Wong Tien Fat akibat serangan jantung pada 28 Mac lalu. Kementerian Pengangkutan hari ini mengumumkan kebenaran penggunaan cermin gelap tanpa had atau tinted pada cermin sisi kiri dan kanan penumpang serta cermin belakang kenderaan. Menterinya Anthony Loke berkata peraturan baru itu akan berkuat kuasa Rabu ini. Bagaimanapun katanya kadar ketelusan cahaya tampak pada bahagian cermin hadapan dan cermin sisi kanan dan kiri pemandu pula masih kekal seperti sedia ada. Cermin depan kenderaan adalah 70% manakala bagi cermin sisi kiri dan kanan pemandu adalah 50%. Maksudnya untuk cermin di belakang dan cermin penumpang tak ada limitation. Boleh lebih gelap. Okay, that is the gist of the amendment. Sebab ramai yang minta supaya kita longgarkan untuk berikan lebih gelap supaya kita boleh tahan haba dan sebagainya. Okay, kita dah ambil pertimbangan itu, tetapi kita tak boleh kompromi untuk cermin depan dan untuk cermin pemandu. Sebab itu yang lebih penting dan itu kita kekalkan peraturan sedia ada. Kebenaran itu hanyalah untuk kenderaan motor milik persendirian. Kenderaan motor yang didaftar dan digunakan untuk pengangkutan awam dan barangan, kadar ketelusan cahaya tampak atau peratusan cahaya tampak tidak boleh kurang daripada 70%. Selain itu, kerajaan juga akan memperkenalkan fee permohonan dan pemprosesan baru ke atas setiap kelulusan menggunakan cermin yang lebih gelap. Ia bertujuan meningkatkan hasil kerajaan.
Bekas pegawai bank Goldman Sachs Roger Ng mengaku tidak bersalah ketika dihadapkan ke Mahkamah Persekutuan di New York semalam. Menurut jurucakap pejabat peguamnya di Amerika Syarikat, Roger didakwa atas tuduhan rasuah serta beberapa lagi tuduhan membabitkan skandal One Malaysia Development Berhad, 1MDB, selepas diekstradisi dari Malaysia. Roger yang juga bekas pengarah urusan sebuah bank ketika ini berdepan pendakwaan di Malaysia dan Amerika Syarikat membabitkan skandal 1MDB. Peguam Negara Malaysia Tommy Thomas dilaporkan berkata Roger diekstradisi ke Amerika Syarikat Jumaat lalu. Jurucakap pejabat peguam di daerah timur New York berkata Roger didakwa atas kesemua pertuduhan itu di hadapan Hakim Mahkamah Persekutuan di Brooklyn. Peguamnya Mark Agnifilo berkata setakat ini tiada rundingan mengenai rayuan dikemukakan dan anak guamnya akan mempertimbangkan semua pilihan yang ada. Roger dibebaskan dengan jaminan selepas membayar $1 juta Amerika atau 4.13 juta ringgit secara tunai daripada $20 juta Amerika bond atau 82.68 juta ringgit yang ditetapkan. Dia berdepan hukuman tahanan rumah dan dipantau dengan peralatan elektronik. Pertuduhan dihadapi Roger termasuk konspirasi rasuah dan pengubahan wang haram. Anggota Jawatan Kuasa PAS Pusat Nik Muhammad Abdul Aziz berharap Kerajaan Kelantan menarik balik arahan kedai makan dan restoran ditutup pada waktu solat tarawih. Dalam catatan di Facebooknya, Ahli Parlimen Bachuk itu berkata arahan berkenaan sebenarnya mengganggu kebenaran dan keberkatan bulan Ramadan. Katanya rezeki yang halal dan baik di bulan Ramadan wajar digalakkan, bukan dihalang. Semalam Kerajaan Negeri mengeluarkan arahan semua kedai makan dan restoran ditutup pada waktu solat tarawih. Arahan itu dikuatkuasakan oleh pihak berkuasa tempatan PBT sepanjang bulan Ramadan kali ini. Arahan tutup sementara itu bermula jam 8.30 malam hingga 10 malam. Dalam catatannya juga, Nik Muhammad Abdul berkata, sepatutnya pada bulan penuh kelebihan itu, umat Islam digalakkan menguruskan masa masing-masing dengan bijak dan berhikmah untuk melakukan ibadah khusus berpandukan sunnah Rasulullah SAW. Kumpulan Sasar yang layak memohon program caruman sukarela insentif SURI atau iSURI diperluas kepada masyarakat orang asli dan orang asal Sabah dan Sarawak. Penyelarasan itu akan dibuat bersama agensi bertanggungjawab termasuk Jabatan Kemajuan Orang Asli untuk mendapatkan data senarai pemohon yang layak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata program itu diperluas kepada golongan berkenaan kerana orang asli dan orang asal Sabah dan Sarawak tidak termasuk dalam senarai e-kasih yang digunakan kerajaan bagi menentukan pemohon yang layak bagi program itu. Daftar untuk pemohon iSURI disemak atau dipilih daripada e-kasih. Namun masyarakat orang asli tidak terlibat dalam daftar e-kasih. Dia menggunakan sistem maklumat penduduk orang asli Sampua. Bagaimana penyelarasan kementerian dalam memberi ruang kepada komuniti wanita orang asli untuk memohon iSURI ini? Memang betul. Ada juga yang tercicir daripada jaringan e-kasih yang kita buat dan kita akan panjangkan kepada penyelesaian dengan Yakwa untuk mendapatkan senarainya. E-kasih pun juga saya mendapat banyak juga aduan-aduan kerana kita nak dapatkan senarai itu dan kita mesti verify apakah mereka layak dan mempunyai kriteria. Itu yang menjadi masalah untuk sikit terbantut pada segi itu. Namun saya ambil maklum bahawa pihak orang asli dan juga mungkin orang asal di Sabah Sarawak juga memerlukan jaringan ini. Kalau boleh kita sama-sama selaraskan dengan data. iSURI dilancarkan pada Ogos tahun lalu. Ia bagi memperkasa hak wanita dan mengiktiraf kepentingan peranan kaum wanita, terutamanya dalam kalangan suri rumah. Terdapat 3 fasa pelaksanaan iaitu caruman secara sukarela dengan insentif kerajaan melalui sumbangan ke akaun kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Fasa kedua caruman secara sukarela dengan insentif kerajaan melalui sumbangan ke akaun KWSP. Fasa ketiga pula caruman wajib suami melalui potongan 2% caruman KWSP kepada isteri atau suri rumah. Sementara itu, sasaran 100,000 suri rumah dan wanita mendaftar dalam program iSURI sudah tercapai. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata sehingga 30 April lepas, pemohon yang mendaftar seramai 107,619 orang.
mencapai sasaran kita dan melebihi pun. Kita sasarkan hari itu 100,000 tapi dah lebih daripada 7,619 orang. Pada masa kini, Kementerian melalui agensi pelaksana dan rakan strategik termasuk Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan Amanah Ikhtiar Malaysia AIM masih menggiatkan aktiviti promosi Aisuri melalui inisiatif mobile team dan siaran media. Beliau berkata demikian menjawab soalan lisan Senator Asma Hussein yang ingin tahu sejauh mana pencapaian terkini Aisuri di Dewan Negara pagi tadi. Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang sedang menjalankan siasatan rapi berhubung kejadian sekumpulan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Bayan Lepas terhidu gas iodin semasa menjalankan uji kaji di makmal sekolah. Semalam, Kementerian Pendidikan dalam satu kenyataannya berkata hari ini memaklumkan ketika kejadian berlaku 19 murid dengan bantuan seorang guru teknikal terlibat dalam uji kaji proses pemanasan habla iodin. Pihak sekolah juga menurut kenyataan itu mempunyai prosedur operasi standard yang perlu dipatuhi. Justru siasatan penuh sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Dalam kejadian semalam, seramai 12 orang terhidu gas iodin dengan seorang daripada mereka dibawa ke Hospital Besar Pulau Pinang untuk pemeriksaan pesakit luar. 11 yang lain juga turut diberikan rawatan di sekolah. Penggabungan antara Axiata Group Berhad dan Telenor Group Norway yang menguasai 49% kepentingan dalam Digi.com Berhad positif kepada Digi yang bakal menjadi operator mudah alih terbesar di Malaysia. Menurut Public Investment Bank, menerusi penggabungan itu, Digi berpotensi meningkatkan marginnya disebabkan penjimatan kos daripada perkongsian sumber, pengoptimalan rangkaian dan pengelakan perbelanjaan modal. Turut dipercayai, entiti yang digabungkan itu juga akan meraih sinergi penting pada masa depan. Turut sebulat suara, MIDF Research yang melihat penggabungan mega itu akan memberikan kelebihan kompetitif dengan lembaran imbangan lebih kukuh untuk melaksanakan rancangan perluasan masa depan yang berintensifkan modal. Namun, penggabungan itu mungkin menimbulkan risiko pengawal seliaan dari konteks Malaysia selain dedahan amat tinggi kepada risiko terjemahan tukaran asing. Syarikat bergabung itu, Mergco, dijangka mewujudkan penggiat telekomunikasi terbesar di Asia dengan pendapatan lebih 50 bilion ringgit dan pendapatan sebelum faedah, cukai, susut nilai dan pelunasan EBITDA melebihi 20 bilion ringgit. Selepas penggabungan, Axiata dan Telenor masing-masing akan menguasai 43.5% dan 56.5% kepentingan dalam unit yang digabungkan itu. Sehingga 12.30 tengah hari tadi, saham Axiata menokok 56 sen kepada RM4.60 sesaham, manakala saham Digi pula naik 42 sen kepada RM4.94 seunit. Program penilaian kesediaan RA di bawah dasar negara berkaitan industri 4.0 atau Industry Forward setakat ini telah menerima lebih 300 permohonan daripada perusahaan kecil dan sederhana PKS. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Ong Kian Ming berkata kementerian bersama-sama dengan agensinya akan memperluaskan jerayawara program itu ke bandar lebih kecil di negara ini. Berikutan program itu telah diadakan di semua bandaraya ibu negeri. Kata beliau, ini merupakan satu daripada cara kerajaan untuk meyakinkan PKS untuk turut serta memanfaatkan industri 4.0. Pihaknya yakin untuk mendapatkan lebih 500 pendaftaran daripada PKS menjelang akhir tahun ini. Industry Forward RA merupakan program komprehensif untuk membantu firma menilai keupayaan dan kesediaan untuk mengguna pakai teknologi dan proses industri 4.0. Sasaran Jabatan Berita dan Hal Ehwal Semasa Media Prima melalui berita TV9 dalam membantu golongan mahasiswa yang kurang berkemampuan dilihat amat bertepatan dan disambut baik ketika di bulan Ramadan. Menerusi program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR, Kerubuk Rezeki Ramadan, golongan sasar di 4 universiti di Lembah Kelang menerima bantuan makanan untuk bersahur dan berbuka puasa.
Menurut Ketua Program CSR Perbadanan Menteri Besar Selangor, Muhammad Jafaruddin Mat Ali, penuntut universiti seringkali berhadapan dengan kekangan kewangan dan juga masa, jadual kelas yang padat serta sikap untuk berjimat-jimat. Antara faktor golongan itu sentiasa menahan lapar. Justru katanya dengan program seumpama ini dapat membantu mereka dari segi penyediaan makanan berbuka puasa dan sahur. Sasaran kalau untuk student ni sangat terbaik. Sebab kita faham keadaan student ni dengan pembelanjaannya sendiri, kemudian yalah mereka bukan daripada golongan bekerja dan juga dengan kesibukan dia orang nak belajar di sebelah pagi kemudian di sebelah petang. Jadi bila kita menyantuni pelajar ni, saya rasa seolah-olah macam pahala kita dapat tu ganda-ganda. Terutama bulan Ramadan satu hal lah. Kemudian kerana kita menyantuni pelajar yang memang duduk di dalam kategorinya fi sabilillah. Pihaknya turut bersedia untuk menjalin kerjasama dengan lain-lain agensi yang ingin melaksanakan pendekatan sama. Daripada pihak universiti pula, mereka amat mengalu-ngalukan aktiviti seumpama itu. Program iftar di Masjid UIAM ni kami adakan setiap tahun dan kami mengalu-alukan sebanyak mungkin daripada society ataupun mana-mana syarikat ataupun mana-mana company di Malaysia ni untuk memberi sumbangan kepada pelajar-pelajar di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Selain UIAM Gombak, projek Gerobok Rezeki Ramadan juga dilakukan di Universiti Teknologi Mara di Shah Alam, Universiti Putra Malaysia di Serdang dan Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Beralih ke laporan antarabangsa, Badan Pilihan Raya Tertinggi Turki mengarahkan pilihan raya tempatan diadakan semula selepas Presiden Recep Tayyip Erdogan membuat bantahan berikutan kekalahan mengejutnya. Menurut agensi berita rasmi, pilihan raya yang dimenangi calon utama pembangkang Parti Rakyat Republikan CHP, Ekrem İmamoğlu, menyifatkannya sebagai keputusan khianat dan berikrar untuk terus berjuang. İmamoğlu menang tipis dengan 13,000 undian mengalahkan calon parti pemerintah Parti Keadilan dan Pembangunan AKP pada pilihan raya tempatan 31 Mac lalu, sekaligus menguasai Istanbul dan bandar besar lain termasuk ibu kota Ankara dan Izmir. Bagaimanapun, parti AKP enggan menerima kekalahan itu dan mendakwa wujud penyelewengan dan rasuah. Kekalahan itu adalah sesuatu yang luar biasa bagi Erdogan dan sekutunya sejak 25 tahun lalu. İmamoğlu menang dalam pilihan raya tempatan Mac lalu tetapi hanya disahkan selepas 2 minggu kiraan semula undi pada April. Undian semula itu akan diadakan pada 23 Jun depan. Facebook dilaporkan memadam beberapa halaman, kumpulan dan akaun berkaitan Rusia yang digunakan untuk menyebar maklumat mengelirukan di platform tersebut. Langkah tersebut diambil dalam usaha Facebook membendung penggunaan rangkaian media sosial berkenaan termasuk Instagram untuk tujuan penyebaran propaganda. Syarikat media sosial terbabit dilaporkan memadam 97 akaun dari Rusia yang memfokuskan terhadap Ukraine. Manakala 21 lagi akaun yang memfokuskan Austria, Jerman, Spanyol dan United Kingdom. Pada Mac lalu, Facebook memadam 2,632 halaman kumpulan dan akaun berkaitan Iran, Macedonia dan Kosovo atas sebab yang sama. Perdana Menteri Australia Scott Morrison menjadi mangsa baling telur ketika mengadakan kempen pilihan raya di New South Wales hari ini. Insiden yang disiarkan di stesen televisyen tempatan itu menunjukkan cubaan seorang penunjuk perasaan wanita membaling telur ke arah beliau. Walau bagaimanapun, berjaya dihalang seorang pengawal keselamatan yang kemudian mengheret wanita itu keluar. Kejadian berlaku ketika lawatan Perdana Menteri itu ke Albury. Menurut wartawan akhbar Australia, wanita itu berkata tindakan itu terzahir dengan sendiri dan merujuk kepada Pulau Manus di Papua New Guinea yang sekian lama dijadikan Australia sebagai pusat tahanan pelarian. Insiden itu merupakan insiden kedua di Australia selepas Senator Queensland Fraser Anning dibaling telur Mac lalu. Ekoran kenyataannya berhubung serangan maut di Masjid Christchurch, New Zealand. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali.
Jenazah legenda bola sepak negara Anwar Abu Bakar selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Seksyen 21 Shah Alam pagi tadi. Allahyarham bekas pemain kebangsaan era 90-an menghembuskan nafas terakhir malam tadi selepas menderita kanser hati tahap 4. Jenazah dibawa ke Tanah Perkuburan jam 10 pagi dan urusan pengebumian selesai sejam kemudian. Allahyarham meninggalkan seorang isteri, Siti Mariam Satawi 46 dan 5 anak berusia lingkungan 25 hingga 9 tahun. Terdahulu jenazah disembayangkan di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah pada pukul 9.30 pagi. Kira-kira 500 kenalan dan ahli keluarga serta bekas rakan sepasukannya seperti Zainal Abidin Hassan dan Dola Saleh hadir memberi penghormatan terakhir. Allahyarham Anwar, 48 tahun, meninggal dunia akibat kanser hati di Hospital Shah Alam jam 9 malam tadi. Allahyarham pernah menyarung jersey kebangsaan di antara tahun 1993 hingga 1997. Antara pasukan yang pernah mendapatkan khidmat Allahyarham yang berasal dari Johor ialah Selangor, Johor, Kelantan, Pulau Pinang dan MPPJ Selangor. Selepas menggantung bud, Allahyarham turut berkecimpung dalam arena pengurusan. Antara pasukan yang pernah mendapatkan khidmatnya sebagai pembantu jurulatih adalah PKNS FC, Titim dan Selangor. Selepas skuad hoki lelaki, giliran pasukan hoki wanita kebangsaan pula berjuang mengintai tempat kesayangan kelayakan Sukan Olimpik Tokyo 2020. Memandangkan penyertaan ke siri akhir FIH di Ireland diadakan pada 8 hingga 16 Jun depan, program latihan tetap akan bersambung semasa bulan Ramadan tetapi dalam tempoh waktu malam dan awal pagi. Bulan Ramadan yang tiba bererti umat Islam mempunyai kewajipan untuk berpuasa, termasuklah pemain hoki negara yang dalam kem latihan kebangsaan. Pengurusan pasukan mengubah jadual latihan dengan mengadakan 2 sesi sehari pada jam 9 malam dan 3 pagi demi menyesuaikan keadaan pemain yang berpuasa. Dalam masa sama tidak menjejaskan persiapan permainan. Saya memang pernah buat training pukul 3 pagi masa dulu kan. Tapi video pukul 3 pagi dan malam kita training selepas buka. Then the following day tu kita start balik pukul 3 masa tu. Tak boleh lah. Sebab at that time tu, the next day when it comes to, your eyes also curious macam nak tutup dah. Right, so this time, what we do is, kita train pukul 3, okay, then we go home after buka, after sahur, we balik, then we tidur ke whatever everything. Lepas buka, we come back again, we train from 9 to 11. The next day tu, kita cuti. We off, complete. Then on Wednesday tu, we start back again pukul 3. Skuad wanita negara mempunyai kurang 2 minggu sahaja lagi berlatih di tanah air dan program persiapan diisi dengan perlawanan persahabatan melawan skuad Askar Melayu dan Tentera Udara di Bukit Jalil. Seperti barisan lelaki, skuad wanita juga akan mengharungi jelajah Eropah bermula 23 Mei di Rome, Itali menentang skuad tuan rumah dan Spanyol disusuli berdepan Scotland di Glasgow. Tugasan sebenar pasukan wanita negara ialah siri akhir FIH di Banbridge Island 8 hingga 16 Jun bersaing bersama 7 lagi negara merebut tiket perlawanan akhir yang menawarkan 2 tempat kelayakan Sukan Olimpik Tokyo 2020 seperti dilakukan skuad lelaki 3 hari lalu. Pasukan Petronas Perintah Racing mengumumkan Matia Pazzini pelumba kelahiran Italy sebagai pengganti pelumba negara Karol Idham Pawi dalam kategori Moto2 di Grand Prix Perancis 19 Mei ini. Pazzini menggantikan Karol Idham selepas dia mengalami kecederaan retak jari kelingking kanan di Grand Prix Spanyol minggu lalu. Pazzini dijadual mengisi slot Moto2 yang dikosongkan Karol Idham bermula di GP Perancis pada 19 Mei ini bagi memberi ruang kepada Karol Idham untuk menjalani proses pemulihan selepas pembedahan dijalaninya Sabtu lalu. Pazzini 30 mempunyai pengalaman luas dalam saingan kejuaraan dunia dan pernah menyertai 4 kelas berbeza, 125cc, 250cc, Moto2 dan MotoGP dengan meraih 12 kemenangan secara keseluruhan. Penampilan sulung Pazzini bersama pasukan Malaysia itu dijadual pada hari ini ketika sesi ujian rasmi Moto2 sebelum menyertai GP Perancis di Sirkuit Le Mans. Visual keindahan Sharjah, Emirah Arab Bersatu mengakhiri buletin 1.30 hari ini. Salam hormat dan Assalamualaikum.